Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-alamin, alam. Dalam alam ini macam-macam dah ada. Kita manusia yang diberi akal fikiran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka disebut bahawa rahmatan lil alamin. Ini ayat ni memang jadi sekarang ni tengah viral tuan-tuan. Semua duk sembang rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Baik, rahmat artinya kelembutan. Dalam waktu yang sama dia ada rasa pertanggungjawaban. Dalam konteks penggunaan istilah Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan Ar-Rahmah bermaksud Ar-Riqah. Ar-Riqah yakni kelembutan. Ar-Rahmah bermaksud Al-Ihsan yakni kebajikan. Ar-Rahmah bermaksud Al-Khair iaitu kebaikan. Ar-Rahmah bermaksud An-Ni'mah yakni kenikmatan. Dengan erti kata lain, rahmat adalah kasih sayang tuan-tuan. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, barang siapa menerima rahmat ini dan berterima kasih atas keberkahan ini, dia akan berbahagialah di dunia dan di akhirat. Namun barang siapa menolak dan mengingkarinya, dunia dan akhirat akan lepas daripada dia, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah, perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Allahu Akbar. Surah Ibrahim ayat 28 dan ayat 29. Tuan-tuan, apa yang paling penting ialah mari kita katakan, ingatkan apa yang Nabi pesan, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithu rahmah. Nabi kata, aku tidak dikirim sebagai untuk mengutuk, melaknat, tetapi melainkan sebagai rahmat. Muslimin muslimat, hadis riwayat Muslim tadi, kalau kita tengok hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang berlaku, ada sebahagian umatku telah aku cerca atau aku maki ketika aku marah, kata Nabi, kerana aku adalah salah seorang dari keturunan Adam. Nak tunjuk kata Nabi itu manusia biasa, dan aku boleh jadi marah seperti diri korang juga, dirimu juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengirimku sebagai rahmat untuk seluruh alam, sehingga aku akan membuat marahku itu sebagai barakah buatnya di hari kebangkitan. Marahnya Nabi adalah untuk keberkahan. Marah kita belum tentu dapat keberkahan, takut-takut dapat kemarahan yang dibalas balik dengan kemarahan. Maka tidak ada natijah yang baik, banyak-banyaknya akibat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu saya nak relatekan dengan rahmatan lil alamin, bahawasanya pertama, tafsir Ibn Qayyim surah Al-Anbiya ayat 107 tadi menyatakan, yang pertama, alam semesta secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi SAW. Orang yang ikut baginda dapat meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Orang kafir yang memerangi Rasulullah, manfaat yang mereka dapatkan adalah disegerakannya pembunuhan dan maut bagi mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Itu dalam peperangan siri peperangan dalam menegakkan Islam. Maka akhirnya kerana hidup mereka hanya akan menambah kepedihan azab kelak di akhirat, maka kebinasaan telah ditetapkan bagi mereka, sehingga dipercepatnya ajal lebih bermanfaat bagi mereka daripada hidup menetap dalam kekafiran. Faham tuan-tuan maksud ayat tadi? Ibn Qayyim tadi menyatakan,
yang kata rahmat Nabi datang ni, bawa rahmat seluruh alam, hingga orang kafir pun dapat juga rahmat tersebut. Maksudnya apa? Rahmat tadi bukan dalam bentuk yang molek-molek aja. Kita nampak, oh rahmat Allah, Allah rahmati engkau, oh rahmat Allah, aku dapat kereta baru, aku dapat rumah baru, aku dapat orang rumah baru, aku dapat suami baru, aku dapat anak baru. Rahmat Allah itu bukan dalam sekadar itu saja. Dalam perkataan perkara-perkara yang jelek pun itu rahmat Allah. Antaranya apa? Berperang. Nabi berperang, mempertahankan agama daripada diperbodohkan, daripada dikuasai oleh mungkar. Akhirnya Nabi berperang. Bila umur telah berbunyi, semboyan telah berbunyi, maka berperang Rasulullah akhirnya berperang. Of course ada akan kaum musyrikin yang tumpas, yang rebah ke bumi, mati dibunuh dalam peperangan tersebut. Mati mereka itu, kata Ibnu Qayyim menyatakan, mereka mati itu adalah rahmat daripada Allah. Kenapa? Allah tak nak biarkan mereka dalam kesesatan lama panjang hidup atas dunia ni hanya dalam keadaan jahiliyah. Subhanallah. Jadi ada orang kita mati ke apa tuan-tuan, yang belum dapat hidayah apa, alah mati dia muda, tak apa, dia selamat, dia setakat tu. Taklah dia duduk dalam kesesatan atas dunia ni sampai janggut dah sapu lantai pun tak mati-mati lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada orang kafir yang terikat perjanjian dengan Rasulullah pun dapat rahmat juga. Apa dia? Orang kafir yang terikat dengan perjanjian, yang terikat dengan Sahifah Madinah. Semua mengaji di Merbau Kudung ni semua tahu Sahifah Madinah. Orang-orang yang duduk bukan Islam, duduk dalam negara Islam di Madinatul Munawwarah. Ini kita panggil sebagai kafir kafir zimmi. Kafir zimmi ini juga mereka boleh hidup bebas, beranak pinak, boleh bermuamalah dengan orang yang Islam, dalam negara Islam, dalam perlembagaan Islam, dan kita memberi perlindungan pula kepada mereka dan ada perjanjiannya. Tuan-tuan perempuan, mereka ini adalah lebih sedikit, tuan-tuan perempuan, baiknya daripada orang kafir yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil kafir harbi. Yang duk marah, yang duk nak tolak, yang duk nak bunuh, yang duk buat macam-macam. Dia punya kepala otak nak fikir, nak tumpahkan Islam, nak tutup Islam, nak padam cahaya Allah SWT. Ini kafir harbi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Orang munafik pun dapat juga cahaya rahmat. Related dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat tadi turun juga untuk siapa? Orang munafik dapat. Ustaz, pasal apa? Jangan buat leceh Ustaz. Munafik tu Ustaz, jadi kayu bakar paling bawah tu dapat rahmat juga. Lagu mana Ustaz? Kok mana dia boleh dapat? Sebab mereka menampakkan iman secara zahir sahaja, sedangkan di dalamnya adalah kufur, engkar kepada arahan Allah dan Nabi. Mereka itu golongan munafik. Mereka mendapat manfaat, mereka terjaga darah dia, harta dia, keluarga dia, kehormatan dia among the Muslim itself. Ketika dia duduk, ketika Abdullah bin Ubay dengar kuliah Nabi, ketua munafik yang duduk dengar risalah daripada Rasulullah, direct Nabi ceramah, yang duduk depan dia ketua munafik. Tuan-tuan, dia dapat rahmat Allah. Allah lindung dia. Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jalankan proses agenda dia punya kemunafikan dia, tapi dalam waktu yang sama Allah lindung dia. Rahmat Allah. Masih dia memakai macam Nabi pakai, masih dalam keadaan dia boleh hidup, boleh berjual beli dengan rakan-rakan di Muslim yang lain, walaupun dalam dia ada nifak munafik, tuan-tuan. Sehingga mati pun, tuan-tuan perempuan, Rasulullah datang untuk melihat jenazah Abdullah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan pada umat Islam, kita melihat umat manusia lepas sahaja, tuan-tuan perempuan, Nabi diutus, Allah Ta'ala tidak memberikan azab yang menyeluruh dari umat manusia di bumi. Subhanallah. Maksudnya, Nabi pesan, al-halalu bayinun wal haramul bayinun.
Yang halal terang dan nyata, yang haram terang dan nyata. So pilihlah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Satu dibongkar dari kubur besok nak dibawa ke dalam jahanam, neraka jahanam. Satu dibongkar dalam kubur, dibawa berombong-rombongan masuk ke dalam jannah Allah. Pilih yang mana satu. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahawat. Jalan nak pergi ke dalam neraka Allah itu, jalan nak pergi ke dalam syurga Allah itu, jalan nak pergi ke dalam neraka Allah itu jalan yang penuh dengan nikmat, dengan hawa nafsu, dengan nafsu syahwat. Sedangkan jalan nak masuk ke dalam syurga Allah penuh dengan kepayahan, kesusahan, keletihan, kelembikan, macam-macam tuan-tuan, gangguan. Jalan nak masuk syurga bukan senang. Masuk neraka ni macam-macam. Ada traffic light, ada pula tempat mesin nak minum boleh. Macam highway, ada berhenti pula tempat kencing berak semua duk. Ada semua duk ada sedia tempat cantiknya. Tuan-tuan, jalan nak pergi ke dalam syurga bukan macam tu. Bukan macam tu. Hari ni kat sini kita ni nak fikir syurga ni, tuan-tuan. Nak fikir syurga, nak cari redha Allah. Ni besok kami pula di Masjid Abdullah Fahim, insya-Allah petang-petang kalau nak dengar konsep Islam lah, konsep Islam lah. Ada konsep Islam ada. Nak dengar konsep Islam besok main. Saya dengan tadi sahabat saya yang duk pasang apa nama tadi, gadget ni. Besok kita nak pergi sana, Masjid Abdullah Fahim, dia buat ada carnival. Besok petang tanggungjawab kami menggalas amanah untuk menghiburkan cara hiburan Islamik. Nak dengar lagu besok insya-Allah, mudah-mudahan lagu-lagu Islamik. Baik tuan-tuan, jadi apapun yang berlaku hari ni, kalau macam tu Ustaz, yang Palu baru ni, yang kena Palu tu pasal apa? Nampak dia main ni Aceh yang sampai 250,000 orang sapu bersih sekali tu, habis segala Loksmawi, segala habis, cuma Masjid Baitur Rahman tu tegak indah lagi, yang lain semua jadi mayat. Pasal apa? Kan? Ini yang disebut teguran daripada Allah sekali-sekali main. Teguran daripada Allah ni, rotan kecil Allah ni sesekali dia main. Kalau tak main juga payah. Kita ni jenis an-nasyan, pelupa. Nasaya, pelupa. Kita ni pelupa. Diingatkan. Tapi taklah seteruk bagaimana bumi kaum Nabi Lut. Tapi tak seteruk bagaimana zaman Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kalau banjir tu tuan-tuan, air turun dari langit satu hal. Ni daripada dapur bawah rumah tu keluar memencut-mencut air. Nak lari mana lagi? Palu tuan-tuan perempuan, alhamdulillah masih ada umat Islam yang juga non-Islam yang masih boleh diselamatkan. Tapi zaman Nabi Nuh rata dengan air. Saya nak relatekan dengan ayat tadi. Rahmat Allah walaupun sesekali dia main juga, tapi dia tak macam zaman-zaman para Nabi terdahulu. Dia still bagi chance berbau kudung, tak kena. Apa lagi? Tempat-tempat tertentu tak kena. Ada Kuala Muda kena tsunami sikit lagi tu, bukan? Ada. Tapi ada tempat lain tak kena. Allah bagi rahmat, bagi peringatan. Tapi ingat, hebatnya rahmat Allah ini, maka kita masih lagi ada rumah, ada kereta, tak payah sebi overhaul, ayam tak masuk dalam kereta lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah muslimin muslimat rahimakumullah, dalam perjalanan kita ini, kita tengok hari ni macam-macam lah. Kita nak renung bersama tuan-tuan perempuan. Cuba kita renung balik. Saya nak bawa sempoi-sempoi je malam ni, tak nak pening-pening kepala tuan-tuan. Saya tahu sini Zun kuliah kuat di Merbau Kudung ni, dengan kitab-kitab muhadisnya, dengan ceramah-ceramahnya, subhanallah, sampai mic pun gantung dua ni, cantik. Nak cerita tuan-tuan, dalam dunia ni semua benda bergerak ikut zon masa masing-masing. Masalah yang kita jadi perungui, yang kita jadi tak tenang ni pasal apa tuan-tuan? Pasal kita bangun tidur, kita buka tab, kita buka handphone, kita tengok macam-macam di awal pagi tu. Bila kita dah tengok macam-macam di awal pagi tu, tu yang masa kita tu dah dibeli oleh perkara-perkara tersebut. Kalau perkara elok tak apa, kalau perkara tak elok, satu bab.
Kita ni semua dalam zon masing-masing. Ada yang masih belum kahwin ni di Mabung Kudung ni. Ada yang masih belum kahwin. Dah kahwin abang? Ha? Alhamdulillah, macam belum kahwin. Abang belum kahwin kot? Belum. Nampak, Masya Allah, dah kena kahwin lah. Tengok merah menyala lah, cantik. Tengok macam Syekh Abdul Rahman Sudih daripada jauh. Subhanallah, kena jadi imam lah ni, khalifah. InsyaAllah, amin, amin. Doa lah tuan-tuan, amin. Dapat dia Masya Allah Rabi'atul Adawiyah version 2.0 punya kan, mana kita tahu kan. Dalam tengok kita di Mabung Kudung ni, ada orang yang belum kahwin. Kita pun nak ingat bila hang nak kahwin tak kahwin. Aku dah beranak pinak, hang tak kahwin lagi. Dia duk fikir. Ada pula yang nikah ni belanja sampai 20,000 sebulan cerai. Ada. Ni bukan nak kata siapa. Ada. Ada pula yang dah nikah 10 tahun. Anak tak keluar. Anak tekak ada. Ada pula yang baru nikah bulan lepas. Besok mengandung lah. Bulan lepas pun nikah. Bulan depan mengandung. Lain macam. Ada yang grad, maknanya dapat ijazah pada umur dia 23 tahun, terpaksa pula tunggu 5 tahun sebelum dapat kerja tetap. 5 tahun tu dia kerja lah KFC ke, McDonald ke, Plus ke, apa mana-mana dia pergi dulu 5 tahun nak tunggu dapat kerja tetap. Ada juga yang grad umur 29 tahun tapi lepas grad terus dapat kerja jawatan tetap. 29 tahun terus dapat tetap. Ada pula jenis presiden lagu tu. Ada pula jenis yang muda lagi, umur 25 tahun jadi CEO. Umur 25 tahun muda belia tapi jadi CEO dalam satu syarikat. Tapi sampai umur 50 tahun Allah panggil dah balik, meninggal dunia. Ada yang muda lagi umur 25 tahun jadi CEO, umur 50 tahun dah meninggal. Ada juga yang umur 50 tahun baru jadi CEO dan boleh hidup panjang umur sampai 90 tahun. Masa kita tak sama tuan-tuan. Jadi janganlah kita duk rasa tertinggal bila kita tengok orang lain lebih berjaya daripada kita. Sebab masa kita belum sampai, itu aja. Barack Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, United States of America, umur dia 55 tahun dia jadi Presiden Amerika Syarikat. Sedangkan Donald Trump yang rambut sikat tepi, dia mula jadi presiden umur 70 tahun. Hebat United States of America kita tengok. Tapi hari ni satu dunia duk tengok Malaysia, Perdana Menteri kita 93 tahun. Nampak hebat tak hebat Malaysia? Mana ada? Tak ada saja. Carilah dalam dunia ni. Sebab itu kita orang-orang terpilih. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang Allah suruh pesan. Kamu adalah sebaik-baik umat, dia keluar kena umat yang banyak. Tapi syarat nak jadi khairu ummah apa dia? Umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat kerja baik, ma'ruf, kebaikan. Cegah kemungkaran. Cegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah. Dan ada ayat lagi. Insya-Allah tuan-tuan. Hanya zon masa saja yang memisahkan mereka. Tapi dua-dua jadi presiden. Ada yang panggil datuk pada usia 47 tahun kerana dah ada apa? Dah ada cucu. Umur 47 tahun, anak dia dah kahwin, dapat cucu umur 47 tahun. Malah ada yang baru menimang cahaya mata pertama di umur yang sama. Baru menimang 47 tahun baru dapat anak. Ada yang depan dari kita. Ada juga yang belakang dari kita. Semua bergerak dalam laluan yang berbeza, dalam zon yang berlainan. Sebab itu tuan-tuan, masa ni milik Allah, bukan milik kita. Wal asr, demi masa. Masa ini milik Allah. Tuan-tuan, ingat lagi tak? Ni beberapa bulan lagi kita nak solat tarawih. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadr. Malam itu peribadatan tu dikira sebagaimana nisbahnya 1000 bulan. Bila 1000 bulan, nah abang mai kata 83 tahun 4 bulan. Kalau kita beribadah malam tu kena dengan waktu Lailatul Qadar,
siapa yang bagi masa tu boleh jadi jangkauan 83 tahun 4 bulan? Bukan Allah. Siapa yang jadikan Sahibul Kahfi dalam surah Al-Kahfi dengan seekor anjing tu tuan-tuan, depa masuk dalam gua tersebut, gua Al-Kahfi tu, siapa yang letakkan zon masa yang akhirnya depa masuk, rasa baru semalam aku masuk, rupanya bila-bila keluar nilaian wang mereka rupanya dah beratus-ratus tahun berbeza dah. Siapa yang ubah masa ni? Allah yang pegang masa. Masa-masa ni lah tuan-tuan perempuan milik Allah. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tak ada milik kita, tak ada. Sebab itu Allah ada perancangan. Perancangan apa? Perancangan yang berbeza untuk kita semua, tuan-tuan. Saya dengan cara saya, tuan-tuan dengan cara tuan-tuan, ibu-ibu, makcik-makcik di belakang, cara makcik. Ada yang sembahyang duduk, ada yang sembahyang berdiri, tak ada masalah. Ada orang tanya sama saya, dia kata, "Ustaz, ni apa ni bertatu-tatu ni? Ada satu jemaah semalam bertatu-tatu masuk sembahyang. Apa nak jadi Ustaz dengan masjid kita ni? Bertatu dia sembahyang selamba dia aja." Ana cakap kat dia, saya tak heran. Saya tak heran kalau ada orang bertatu yang sembahyang. Yang aku heran, orang tak bertatu tak sembahyang. Itu kena beres. Astagfirullah. So, jangan dengki, jangan sakit hati, jangan sedih, kerana kita semua bergerak dengan zon masa yang telah ditetapkan oleh Rabbul Jalil. You are not too late, you are not early, you are just on time, orang putih kata. So jangan stres. Hari ini kita banyak stres, tuan-tuan perempuan. Percayalah bahawa perancangan Allah lebih baik dari segala-galanya. Apa perancangan Allah tu? Panduannya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak jaga Ustaz? Saya dah tua, siapa nak jaga saya Ustaz? Katanya. Semua akan cakap macam tu. Saya pun dah fikir lagu tu kadang. Mai dia kata lintasan, dia kata, ni anak-anak hang mana ni, siapa nak jaga hang kalau hang sakit? Ada orang dia susah hati sebab belum bertemu dengan jodoh. Di fikiran dia, siapalah yang akan jaga aku bila aku duduk tua nanti? Kahwin pun tak lagi. Ada orang dah berkahwin tapi belum punya anak, terfikir pula di kepala otak dia, kata siapa pula nak akan jaga aku bila aku dah tua nanti? Pasal anak tak ada. Dia ni kepala otak dia fikir. Ada orang ada anak tapi seorang aja pun terfikir kalau dia kerja jauh, siaplah siapa pula nak jaga aku nanti? Ada orang anaknya semua lelaki, terfikir dia, siapalah yang akan jaga aku nanti? Nak ke menantu perempuan aku nak jaga aku pula, dia kata. Ada orang anaknya semua perempuan, sama juga, terfikir kalau semua tu nanti duk ikut suami-suami masing-masing, siapa nak jaga aku nanti? Apa masalah kita sebenarnya? Kita letakkan masa depan kita ni di tangan manusia ke di tangan Allah Subhanahu wa taala? Itu maksud saya, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan doktrin stres makin masuk dalam kepala otak umat akhir zaman. Bila stres, mereka tidak berjihad. Orang-orang muda, dia tak mau berjihad, dia kata. Tapi bila tanya, tak mau berjihad, saya tak mau berjihad, Ustaz. Tapi malam nanti, kami di kedai mamak akan berjihad. Apa jihad kamu? Mobile Legend, Ustaz. Mobile Legend. Ni, main mesin ni. Phone. Ada cakap seorang kan? Okey, kanan. Tu ada bom, ambil kutip. Ni upaya. Kuasa. Ni nak bateri nak habis ni. Budak-budak muda kita main Mobile Legend, tuan-tuan. Dahsyat. Mati syahid, hidup balik. Itu dalam game dicipta oleh golongan-golongan tertentu. Bila dah Mobile Legend, tak apalah. Ada orang juga, Ustaz main Mobile Legend aku tahu. Tapi Quran dia tadah juga. Ni Mobile Legend sampai 24 jam tapi Quran tak boleh nak baca langsung ni. Cerai lah, tuan-tuan. Cerai.
Berapa ramai orang yang anaknya ramai, cukup nisbah lelaki perempuan, namun masih terabai, hidup usang, rumahnya usang, tinggal seorang diri. Orang masjid dia datang nak masukkan dia, bawa dia, mandikan dia pada masjid, dikain kapankan, kemudian disolat hajatkan, anak-anak seorang tak balik, na'udzubillahi min zalik. Berapa ramai orang yang kita jumpa hidupnya tidak bertemu jodoh, tapi pada usia 60, 70, 80 tahun masih sihat, boleh mengurus diri jauh lebih baik daripada orang yang usianya baru jejak 50 tahun namun sudah sakit lutut, jalan bertongkat walau anak-anak ada di sisi menjaga. Itulah kita yang kita sebutkan rezeki masing-masing. Maka rezeki itu hak Allah. Tuan-tuan, gaji ada payslipnya. Tuan-tuan kerja mesti ada payslip gaji, tapi rezeki dia tidak ada payslip. Allah nak bagi, dia bagi. La ta'asu min rauhillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah, itu je yang ada. Tuan-tuan, jangan runsing belum bertemu jodoh. Jangan bising kalau belum ada zuriat. Jangan sedih hanya kerana beranak seorang. Jangan kalut kalau hanya ada anak lelaki saja. Jangan cemas jika hanya ada anak perempuan. Lebih dari itu, jangan takabur sangat kalau kita sudah punya jodoh. Kalau kita sudah punya anak yang ramai, kita sudah cukup ada lelaki dan perempuan, jangan pertikaikan. Nanti tua siapa nak jaga engkau? Kita sendiri pun belum tahu nasib kita nanti, sempat atau tidak kita menjengah usia tua, belum tahu. Baru-baru ni penyanyi tersohor dalam tanah air, kawan baik kita, Allahyarham Brother Salim, meninggalkan kita. Sayang, kan? Abang Salim, saya pernah berkonsert dengan dia, tuan-tuan. Ayat yang masih anda ingat, dia kata apa? Kami duduk bawah lah, ni konsert ni Hermantino tengah naik. Dulu Hermantino, sekarang Aimantino. Zaman kami Hermantino. Jadi yang BPR, Joey BPR, Salim, ana dekat bawah. Nabil Ahmad tu jadi pengacara masa tu, Nabil Raja Lawak. Masa Hermantino tengah nyanyi, sembang dia, satu ayat saya terngiang-ngiang kat telinga. Bila dia meninggal saya duduk teringat ayat tu. Dia kata apa? Bila cakap, adalah bang, kadang-kadang kita buat sikit lagu-lagu dakwah, kemudian pergi show-show dakwah, ceramah sikit-sikit bang. Abang suka dakwah-dakwah ni, abang suka. Suara dia, style dia suka. Cuma kita tak sempat nak bersama, tuan-tuan. Tak sempat. Sebagaimana masa yang Allah janjikan kepada Mr. Oz. Nampak? Di hujung akhir hayat dia bersama para alim ulama di pentas dakwah, tuan-tuan. Siapa sangka? Ini masa ini, ya Allah. Cuma kita pakat tengok Nabi duk bawa apa, pakat ikut. Pakat ikut. Jangan duk bantah parut sangat. Maksudnya, tuan-tuan, masa depan kita sentiasa dalam kekuasaan Allah. Allah Maha Adil. Setiap orang akan dapat apa yang Allah kata yang layak dapat. Kuatkan pergantungan pada Allah, itu yang paling penting. Pendek kata, Allah ada, jangan takut. Allah sebaik-baik perancang, Allah sebaik-baik pelindung, tuan-tuan. Mari kita terus usaha, ikhtiar, doa, iltizam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu muslim muslimat rahimakumullah, apapun siapapun, saya nak bawa ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik kalau yang ada kat rumah yang masih ada ibu dan ayah. Hari ini, tuan-tuan, sonok tengok viral macam-macam, orang ada berkasih sayang lagi, tapi masih ada, tuan-tuan. Pasal apa anak-anak jadi derhaka? Pasal anak jadi derhaka kerana mereka, bukan salah mereka juga, tuan-tuan. Mereka telah terkeluar daripada landasan apa yang Nabi bawa. Bila mereka tak diingatkan, mereka lupa. Sebab itu, tuan-tuan, ada orang mengisap dadah, tapi bila dia mai pilih jalan Allah, dia bersama dengan kumpulan tabligh, contoh. Banyak kan? Alhamdulillah hari ini dia istiqamah, tuan-tuan.
dia istiqamah. Istiqamah itu payah. Yang tak payah istirahat. Macam tuan rehat, tak perlu nak fikir, cuma masuk kan. Aku yang kena fikir sebab aku yang kena jawab besok ke akhirat. Kita bercakap kan. Kena fikir tu, kena fikir dulu ikut Allah, ikut kata Nabi. Tapi saya nak bagi tahu kasih sayang ni tak bertepian tuan-tuan. Hari tu saya berceramah di satu sekolah di Damansara. Saya tak tahu pula satu makcik tu baru kehilangan anak dia. Ni nak rasa kasih sayang yang makin hilang ni. Allah tuan-tuan. Saya terpanggil sebab ada anak-anak kecil ramai kat depan. Kita nyanyilah lagu. Kita nyanyi lagu siapa? Jamal Abdillah tu. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya saudara masa berada. Mai satu makcik dia bagi bunga telur kat aku kat atas tu. Pasal apa tuan-tuan? Dia teringat anak dia yang baru saja meninggal dunia. Baru saja meninggal dunia. Rasa kasih. Kuil yang disifil USJ Subang itu dipertahankan oleh mereka kerana kuil itu telah ditubuhkan, didirikan 140 tahun yang lalu. Sebab itu mereka bermatian-matian mempertahankan. Dan kita sebagai umat Islam, kita sebaik ayat yang anda baca pada mukadimah awal tadi, bukan kerja kita nak caci maki agama orang lain, bukan kerja kita. Jangan share. Nabi tak ajak lagu tu. Tapi 140 tahun, kalau kita pun masjid 140 tahun tempat rumah ibadah kita, mesti kita jaga. Baik, itu satu contoh. 140 tahun mereka mempertahankan kuil mereka. Tapi Islam dah ditinggalkan, dah ditirikan, dah masuk ke dalam tubuh badan kita ini sudah berapa lama? Bukan 140 tahun, 1400 tahun lagi perlu dipertahankan. Bukan 140 tahun, 1400 tahun Nabi dah meninggalkan kita. Tapi cahaya Islam tak boleh dipadamkan. Sampai hari ini masjid penuh, surau penuh, padang bola pun penuh, konsert pun penuh, kedai makan pun penuh. Rahmat Allah. Tapi jangan tinggal rumah Allah. Sebab saya nak cerita tadi, tuan-tuan puan, nak cerita tadi apa dia? Cerita sakit. Sakit ni tuan-tuan, sakit tak boleh nak mandi, tak boleh nak apa, tak boleh semua, makan tak kena, tak lena semua. Tu saya pun potong rambut saya. Potong, ni dah panjang balik ya. Nak cerita tuan-tuan, pergi doktor tak dapat keputusan, pergi beli ubat farmasi tak jalan ubat. Last tuan-tuan, rupanya Allah dah atok. Ni semua kerja Allah. Allah dah atok apa? Kita dah pergilah, kalau pergi ke hospital, pergi klinik, pergilah ke klinik, pergi cari farmasi, carilah farmasi. Tapi ada satu hospital yang manusia jarang dia nak pergi bila dia sakit. Apa hospital dia? Masjid Merbau Kudung, Masjid Al-Marbawi. Ini hospital dia. Ini hospital tuan-tuan. Sebab itu Nabi, Masjid Nabawi Asy-Syarif tu semua duk ada kat situ. Bukan sekadar tempat bersolat. Hospital. Ni makcik, kalau ada anak-anak kita yang duk murung, depression, bipolar disorder, stress, anxiety, ajak dia pergi ke hospital ni. Ana dah test. Sebab itu aku berani abang. Duduklah kamu di rumah Allah ini, masuklah dengan istighfar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, masuk kaki kanan, masuk di sini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, solat sunat 2 rakaat, usolli sunat tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala, kemudian kita solat 2 rakaat, kemudian kalau boleh duduklah di dalam hospital itu. Sebagaimana doktor tahan kita di hospital, Allah tahan kita dalam rumah dia sekarang ni. Ketika itu tuan-tuan,
muraqabah, muhasabah, bermunajah dengan Allah. Orang lain tak tahu tak apa, kita. Tuan-tuan guru alim ulama datang mengajar sini, pergi tanya tuan guru alim ulama, minta tolong doakan ana tak apa nak sihat kepala otak ana macam biol aja bunyi. Tolong doakan ana ya tuan imam. Tuan guru akan doakan kita. Doa orang saleh. Jangan main-main. Nabi satu ketika pernah didatangi seorang abang. Abang ni apa? Abang ni ada adik-beradik. Abang ni dia pergi bekerja, dia bekerja, bawa duit, dia nak jaga adik dia. Rupa-rupanya adik dia ni dia ikut Nabi selalu. Adik dia ni dia ikut Nabi selalu. Dia ikut Nabi buat apa? Dengar ceramah, kuliah, dah bermunajah, solat. Tuan-tuan tahu apa jadi? Abang ni komplain, dia kata, apa nak jadi dengan adik aku ni? Dia kata dia ikut Nabi apa semua dia. Aku dah cari duit, aku dah bagi makan kat dia. Lalah dia tak puas hati, dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ni nak abang mai sikit anak saya ni, adik saya ni. Saya duk tanggung ramai kat rumah tu. Saya bekerja, saya balik, saya buat hasil, saya bagi kat depa makan. Sedangkan adik saya ni duk kulu kilia ni, cerita dengan Nabi apa semua ni, duk cerita. Dia macam nak komplain. Nabi kata apa? Jangan-jangan rezeki yang turun Allah turunkan daripada langit untuk engkau itu asbab musababnya adalah kerana adik engkau tu sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Dia nampak kita yang cangkul cari duit, cari kerja, dia tak tahu barakahnya kerana adik dia pergi mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Nabi nak apa? Rezeki tu turun bukan hanya kerana keupayaan kita, barakah orang lain. Jadi kalau sakit, tok guru datang minta doa. Tok guru pun orang biasa, bukan maksum, tapi nak doa dia, itu je. Alhamdulillah tuan-tuan. Subhanallah. Kalau tidak bertongkat tuan-tuan, ini boleh lagi headbanging lah 360 darjah, boleh lagi insyaAllah. Astagfirullah. Nak beritahu tuan-tuan, itu antara perkara yang Nabi sarankan. Masjid, bila Nabi Futuhul Makkah pun Nabi suruh barang siapa masuk ke dalam Al-Haram, selamat. Masuk masjid, selamat. Macam kita lah, masuk masjid Al-Marbawi, selamat. Keluar pergi ke pasar, belum tentu selamat. Faham ke maksud aku ni? Ni sifat ma'ani yang 7 ni nak kena jaga ni. Allahu Akbar. Set-set kita ni Masya Allah, main tepi kali ni tuan-tuan memang tumbang lah kan. Tapi nak kata masuk masjid selamat. Jadi bila kita didik diri kita duduk di tempat selamat, luar pun nanti insya-Allah kita dah ada shield. Allah akan hantar satu pengukuhan. Matanya memandang Allah, tangannya mengambil, ingat Allah, kakinya melangkah, ingat Allah, telinganya mendengar, ingat Allah, hatinya nak dibasuh dengan kalimatun thayyibatun. Subhanallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Antara ubat yang terakhir saya dah dapat, alhamdulillah, juga rakan-rakan yang lain saya pesan pada tuan-tuan perempuan, itu secara holistik dan spiritual kena balik pada Allah. Banyak dosa-dosa kita kadang-kadang Allah kumpulkan lewat usia tua baru Allah bagi. Tak apa dia bagi kat dunia, jangan bagi kat akhirat. Tak ada siapa nak tolong tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya malam tidur memang tak boleh waktu tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, inilah dia. Ni saya minta izin lah tuan-tuan nak bagi tahu nak hamba mai saya ni, bukan berniaga pun kan, nak bagi tahu kan. Pasal ni dalam rumah Allah, tapi nak bagi tahu saya gunakan ni bam tarik angin durian Belanda. Oh, dia pergi situ bayar. Tak sungguh aku cakap betul-betul ni. Bam tarik angin durian Belanda ni dah jadi sebagai harian ana, rutin ana. Semenjak daripada sakit hari tu tahun lepas bulan 6 sampailah ni, tiap-tiap malam memang perlu benda ini untuk kita tidur lena. Ambil ni lumuk kat kaki, lumuk kat mana tantang apa, memang terapi lena. Siapa yang buat bam tarik angin durian Belanda ni tuan-tuan? Masya-Allah. Ni ibu kepada sahabat kita yang datang tadi. Siapa yang datang tadi? Saya katakan siapa tadi? Vokalis kumpulan Mega Reno tadi, sahabat saya. InsyaAllah tuan-tuan, saat lagi habis solat semua, panjang umur kita, tuan-tuan yang ada masalah ini untuk rumah tuan-tuan, pergi kat luar. Kat luar dapatkan satu rumah satu bam, sebab kita dah pakai.
Kerja aku malam-malam, aku lumuk orang rumah aku, orang rumah aku lumuk aku pula. Duk lumuk main lumuk tak apa. Pasal janji tidur lena, janji kan. Tak boleh nak tidur, lumuk ni insya-Allah. Memang terapi. Siapa-siapa ada masalah urat apa semua insya-Allah boleh cuba kat luar tu. Selalunya saya ada bawa sahabat saya, adik kepada Reno Mega ni, dia nama dia Wandi Al-Bukaki. Teruk nama Al-Bukaki pasal dia mengurut kaki orang je kerja dia. Sampai aku lebuh nama dia Wandi Al-Bukaki. Ceramah mana kami pergi pun dia akan duduk standby luar dengan tanjak dia masa standby, dia duduk urut orang. Cantik. Tarik penyakit insya-Allah. Pam tarik angin dulu Belanda insya-Allah. Sembang banyak tanggung bukan nak berniaga tapi ada kat luar. Tu dia. Satu rumah, satu bank. Dua orang rumah, dua bank. Tiga orang rumah, tiga bank. Empat orang rumah, empat bank. Lima orang rumah, lebam. Mana ada lima orang rumah, empat. Astagfirullahaladzim. Baik, muslimin bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah boleh dapatkan di luar sana insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan. Tidak ada apa yang kita nak sembang ni, semuanya untuk membakar balik, mengenang balik, mengingat balik. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu ada manfaatnya bagi orang mukmin. Anda yakin dan percaya semua orang yang insan istimewa di hadapan ini adalah orang yang terpilih insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan kita boleh istiqamah, sebab istiqamah itu payah, yang mudahnya istirahat. Semakin tua sepatutnya makin banyak solat sunat, semakin banyak zikirnya, semakin banyak sunnahnya. Tetapi kita khawatir kita makin tua, kita makin lemah, kita makin susah untuk beribadah. Mohon pada Tuhan yang punya dunia, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Rahmat Allah tadi kita cerita daripada awal sampai ujung. Jangan la ta'asu min rahmatillah. La ta'asu min rahmatillah. Innallaha ma'ana. Ini disebut dalam majlis-majlis ilmu. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bersama kamu. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada saya. Ampun maaf zahir dan